Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Aidilfitri buat Ustaz. Okey, terlebih dahulu saya Hassan bin Tugimin, pelajar SR 113. Okey, tajuk tugasan saya dan rakan-rakan ialah analisis sukan ekstrim dan risiko dari perspektif Islam dan juga sains. Okey, bahagian saya sepatutnya membuat pengenalan. Okey, dari segi takrifan untuk sukan ekstrim ni, sukan ekstrim ialah sesuatu aktiviti yang berbahaya dan dalam masa yang sama ianya menyeronokkan kepada pelaku sukan tersebut. Okey, asas kepada sukan ekstrim adalah ketangkasan dan juga kecerdasan diri individu itu sendiri. Okey, sukan ekstrim ni risiko dia, walaupun orang tahu risiko dia, ianya mendatangkan kecederaan kepada individu tersebut yang terlibat secara langsung dengan sukan ekstrim ini. Okey, perkembangan sukan ekstrim di Malaysia awal tahun 90-an dulu. Okey, semasa tu umur saya dalam 11 ke 12 tahun. Antara sukan ekstrim yang popular masa tu ialah skateboard. Okey, saya ambil sukan skateboard Okey, lepas tu kalau saya tengok dekat Shah Alam ni, saya dapati disediakan juga tempat awam untuk sukan ekstrim ni berkumpul. Peminat sukan ekstrim ni berkumpul, iaitu di Taman Sukan Lasak yang terletak di Seksyen 13, berdekatan dengan Burger King dekat area situ rasanya. Okey, sedikit pengenalan juga untuk pandangan Islam terhadap aktiviti sukan ekstrim ni. Islam menitik beratkan pemeliharaan nyawa dan juga keselamatan penganutnya, umatnya. Antara syarat yang perlu kita patuhi ataupun pemain sukan lasak ni, sukan ekstrim ni perlu patuhi ialah mereka perlu ada kemahiran, dia orang perlu ada latihan. Dua benda ni yang sangat-sangat penting bagi memastikan pemain sukan ekstrim ni terpelihara daripada kecederaan. Okey. Islam juga dia menitik beratkan kesihatan kita, iaitu kesihatan tubuh badan. Apabila kita sihat apa semua, kita boleh beribadah, memudahkan kita beribadah dan mencerdaskan minda kita. Seterusnya ialah pandangan sains pula. Okey, dari sudut pandangan sains, saya bagi pengenalan juga selain daripada kita beribadah dengan bersolat, bersukan ni, dengan bersukan kita boleh menghilangkan rasa stres, mengurangkan, bukan menghilangkan 100%, mengurangkan rasa stres. Dengan bersukan, dengan melakukan aktiviti yang kita gemari, contohnya aktiviti sukan lasak, hiking contohnya, hiking contohnya kita dapat melihat keindahan alam semula jadi, kita dapat meningkatkan hormon adrenalin. Dari sudut sains, adrenalin dalam tubuh kita, ianya membantu kita mengurangkan stres, menguatkan daya ingatan kita dan mengelakkan kita daripada kemurungan. Dari sudut sains. Okey, untuk risiko, saya bagi pengenalan kecederaan. Risiko dalam sukan ekstrim ni salah satunya ialah kecederaan kepada pemain sukan ekstrim itu sendiri. Okey, risiko kedua, kalau saya ambil daripada sukan hiking, ia boleh menyebabkan seseorang individu tu hilang ataupun sesat, tak jumpa jalan balik. Mungkin lebih kurang macam itulah. Tu rasanya
daripada sifat individu tu sendiri, sifat ego yang ingin sampai ke, kalau kita hacking of course kita nak sampai ke puncak dalam masa yang cepat daripada member-member lain. Perasaan ego tu dia akan pilih jalan yang shortcut, yang mudah, yang pantas, tapi dia tak tahu risiko dia. Okey, seterusnya risiko yang lain adalah dari sudut alam semula jadi ni, kita tak tahu apa yang mungkin tempat yang kita contoh dalam sukan mendaki hiking, mungkin tempat yang kita biasa pergi, tapi kita tak tahu adakah ianya trail dia adakah sama seperti sebelum ni. Suasana dia, environment dia, mungkin cuaca semula jadi kan, cuaca, faktor cuaca kita kena ambil tahu dari sudut. Sekarang dari menggunakan aplikasi sekarang lebih mudah, sebab melalui aplikasi kita dapat mengetahui keadaan keesokan hari, walaupun 100%-nya tidaklah secara tepat 100%, tapi melalui ramalan kajian cuaca, mungkin kita tahu, kita dah buat persediaan untuk membendung risiko yang daripada environment, daripada semula jadi ni. Okey, untuk seterusnya risiko kes kemalangan lah. Kes kemalangan ni seperti peralatan tak cukup, kurangnya persediaan dari segi peralatan. Contoh kasut, kalau untuk kita mendaki, should be kasut yang kita gunakan hendaklah kasut yang betul untuk hiking, bukannya kasut. Kadang-kadang orang yang baru mula-mula untuk menjinakkan diri, kalau dalam sukan mendaki, saya lebih suka fokus kepada sukan mendaki, dia akan gunakan kasut sukan, kasut yang dia biasa gunakan untuk jogging, berlari, kasut yang macam tu. Ya, kalau untuk pendakian yang biasa, ianya tak ada masalah, tapi kalau pendakian yang betul-betul memerlukan kasut yang bersesuaian, contohnya kita tak tahu keadaan tanah tinggi, kadang-kadang ada berlumut, and then daun-daun kering yang basah yang lembab boleh menyebabkan tergelincir, peserta tu tergelincir. Okay, itu antara faktor dia. Ada 4 faktor tadi. Dan kesimpulan yang saya dapati dari tugasan yang diberikan kepada kami ialah, okey, untuk aktiviti sukan lasak ni saya dapat simpulkan ialah aktiviti ni sekiranya dilakukan dengan peraturan yang telah ditetapkan, pemain sukan ini mengikut keseluruhan syarat serta peraturan tersebut, ianya sangat-sangat digalakkan. Ianya dapat membentuk daya tahan diri, daya tahan umat Islam, mempertingkatkan lagi daya tahan kita, mental, menguatkan mental. Sebab kebanyakan remaja sekarang saya tengok farjai, mudah pecah, lebih kurang macam itulah, mudah koyak. Okey. Dan yang kita perlu terapkan dalam sukan ni, saya lebih utamakan nilai Islam tu sendiri. Okay. Contohnya kalau dalam penjagaan waktu solat, of course kadang-kadang kita main sampai maghrib, kadang-kadang kita tak ingat dunia. Kat sinilah kita perlu menerapkan nilai Islam tu. And then menutup aurat. Untuk sukan-sukan ekstrim ni kebanyakan ada segelintir dia orang akan menggunakan seluar pendek. Seelok-eloknya dia orang perlulah menggunakan seluar yang menutup aurat, yang melebihi paras lutut, seelok-eloknya lah. And then mengelakkan daripada pergaulan bebas. Betul, benda ni betul. Kadang-kadang walaupun
sukan ekstrim ni lebih tertumpu kepada lelaki kaum Adam, tapi ada juga bukan pemain, dia penonton. Penonton dia orang bawa geng-geng member-member wanita dia orang untuk melihat, tapi jarang jugalah. Tapi seeloknya benda ni lah yang perlu diterapkan bagi peringatan masing-masing. Okey, sekian saja. Terima kasih Ustaz dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Muhammad bin Iskandar Sazlan. Di sini saya akan menceritakan lebih lanjut tentang risiko dari sudut sains untuk sukan ekstrim. Okey, kebanyakannya penggiat sukan ekstrim ni mereka mempunyai risiko dari sudut kebimbangan, kecemasan dan juga ketakutan terhadap perkara yang mereka akan lakukan. Sebagai contoh, iaitu sukan caving. Okay. Sukan caving tu kita akan merasa lebih cenderung untuk merasa keresahan disebabkan kesempitan terhadap gua itu tersebut. Jadi hormon tekanan yang terdapat adalah masuk hormon pertumbuhan, kortisol dan juga prolaktin. Okey. Dalam masa yang sama, melakukan aktiviti sukan ekstrim ini juga dapat meningkatkan adrenalin kita, iaitu sejenis rembesan hormon yang dapat meningkatkan degupan jantung. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil flight or fight situation. Okey. Untuk kesan yang seterusnya adalah kesan terhadap fizikal. Seperti yang kita tahu, menceburi dalam bidang sukan ekstrim ini akan mempertingkatkan lagi kecederaan fizikal kita. Jadi kecederaan fizikal yang saya hendak ceritakan adalah kecederaan terhadap tulang. Seperti kita tahu, penyakit tulang adalah penyakit osteoporosis dalam bahasa Inggerisnya. Okay. And then akan ada risiko untuk tulang itu retak maupun patah. Di sini di sukan ekstrim perlu mempertingkatkan pemakanan mereka yang mempunyai lebih tinggi dalam kandungan protein dan kalsium. Untuk pembentukan tulang itu memerlukan lebih kalsium. Jadi aktiviti yang memerlukan banyak tenaga ini, iaitu sukan ekstrim, memerlukan nutrien yang secukupnya. Okey. Kekurangan sumber nutrien tersebut dapat mengakibatkan badan kita lesu dan lemah. Dengan itu kita tidak berupaya untuk melakukan sukan ekstrim tersebut. Okey, untuk akhir sekali, kita perlulah menjaga etika kita ketika berada di dalam gua. Okey, seperti yang kita tahu, dalam gua mempunyai kehidupan yang pelbagai, tapi yang utamanya, dominannya adalah kelawar. Okey. Kelawar ni dia tak bersih, pengutu. So katakanlah kita luka and then okay. Luka dan tai kelawar tu terkena pada luka kita kan. Jadi itu akan menyebabkan jangkitan kuman dan boleh mengakibatkan kecederaan pada kita lah. Okey. Selain itu, kurangkanlah menyentuh objek-objek yang tidak patut. Okey, contohnya kita pegang daun itu. Kita tak tahu daun tu daun yang ada bisa ke tidak. Jadi daripada situ etika perlulah dijaga. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Badrul Hisham. Saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap sukan ekstrim. Islam menggalakkan umatnya memiliki tubuh badan yang kuat dan cergas. Muslim diarahkan memiliki tubuh badan yang kuat dan minda yang cerdas. Di samping itu memiliki akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Muslim berkata, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang yang lemah. Islam menganjurkan pemandangan yang tujuannya membina setiap Muslim untuk menjadi seorang mujahid seperti menembak, memanah dan berkuda. Dalam pandangan Islam, permainan sukan adalah dibenarkan selagi tidak melanggar hukum syarak. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berlatih memanah kerana ia merupakan sebaik-baik lahwu, iaitu permainan." Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Tabrani. Aktiviti sukan perlulah dilakukan seadanya, tanpa perlu dijadikan sebagai agenda terpenting di dalam kehidupan seorang Muslim.
sehingga terpaksa diurus secara terorganisasi dan menghabiskan wang ringgit. Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk bersukan untuk merapatkan diri dengan Allah. Para ulama mencegah umat Islam daripada melakukan perkara yang sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa hasil di dunia dan di akhirat. Disebabkan itu, umat Islam haruslah peka dan tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah dan melalaikan. Seterusnya, adab bersukan dalam Islam. Seperti yang kita tahu, setiap perkara yang kita lakukan mempunyai adabnya yang tersendiri. Seperti bersukan, keganasan wajib dielakkan, manakala bermegah-megahan perlulah dihindari. Islam mengambil berat mengenai aurat lelaki dan wanita. Dalam bersukan juga, aurat perlulah dijaga dengan baik dan sempurna. Islam juga melarang sukan yang mempunyai pertaruhan, kerana pertaruhan dan perjudian haram di sisi Islam. Dan akhir sekali, pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita. Islam melarang umatnya bergaul bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Perkara ini harus dielakkan supaya tidak timbul syak wasangka yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maizal bin Zamri. Sekarang saya akan bercakap mengenai panduan untuk seseorang Muslim dalam sukan. Seseorang Muslim tidak sepatutnya lalai dengan sukan sehingga mampu mengakibatkan mereka lalai dan meninggalkan tugas-tugas agama dan yang lain. Selain itu, seorang Muslim tidak dibenarkan bersikap tidak peduli dalam bersukan sehingga mampu mencederakan orang lain. Seorang Muslim juga haruslah mengelakkan perasaan fanatik dalam menyokong atau melawan sesuatu pasukan, kerana perasaan ini amat bertentang dengan ajaran Islam, iaitu menyeru kepada kepaduan dan kasih sayang. Seseorang Muslim tidak dibenarkan mengeluarkan kata-kata kesat, perbuatan buruk dan fitnah semasa bersukan. Tambahan itu, Islam tidak membenarkan pertandingan atau permainan yang melibatkan kedua-dua jantina dengan cara membuka jalan hawa nafsu, syahwat dan keruntuhan akhlak. Islam menolak semua permainan dan sukan yang mendorong rangsangan seksual dan menggalakkan kejatuhan moral seperti wanita berlatih menari dan ditontoni oleh orang ramai. Lelaki hendaklah mengamalkan sukan yang sesuai dengan sifat mereka dan sebaliknya. Dalam Islam, tidak dibenarkan bagi wanita mengamalkan sukan yang khas untuk lelaki. Ketika bersukan, seorang Muslim wajib memelihara bahagian tubuh atau aurat menurut hukum Islam, iaitu pusat hingga lutut bagi lelaki. Manakala aurat bagi wanita ialah seluruh badan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Selain itu, panduan bersukan berdasarkan syarak ialah dengan memastikan jurulatih dan atlet daripada jantina yang sama. Sekiranya berbeza, batas pergaulan juga perlu dijaga. Jurulatih lelaki tidak dibenarkan untuk menyentuh ahli sukan wanita, begitu juga sebaliknya. Akhir sekali, pakaian sukan perlu memenuhi etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh syarak seperti menutup aurat, sopan, bersesuaian dengan sukan yang diceburi, manakala pakaian bagi wanita perlulah longgar dan tidak menampakkan susuk badan. Percampuran bebas antara atlet lelaki dan atlet wanita juga haruslah dilarang. Kesimpulannya, sudah jelas bahawa untuk membenarkan sesuatu sebagai halal, Islam meletakkan beberapa syarat yang bertujuan mengekalkan akhlak dan sesuai dengan matlamat peraturan umum. Sukan hendaklah dimainkan dan diamalkan mengikuti syarat-syarat ini supaya boleh mengelakkan sebarang kemudaratan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, Islam amat menitik beratkan akan kesihatan dan juga keselamatan diri dalam melakukan aktiviti sukan lasak. Islam membenarkan melakukan aktiviti sukan ini, tetapi haruslah berpandukan panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Tambahan itu, sukan lasak memerlukan teknik dan kemahiran yang tinggi untuk mengelakkan dari berlakunya sebarang kemalangan ketika bersukan. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa orang yang beriman yang lebih kuat lebih disukai oleh Allah daripada yang lemah. Islam mengalakkan umatnya memiliki tubuh badan yang kuat untuk memudahkan kita sebagai umat Islam melakukan amalan dan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin.
Selain itu, umat Islam diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat ketika melakukan aktiviti sukan lasak. Akhir sekali, pergaulan bebas juga tidak dibenarkan mengikut syariat Islam ketika bersukan.